المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم من إحياء السنة عند فساد الأمة فله أجر 100 شهيد أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuan-tuan puan-puan? Muliakan Tuan Imam JK Surau. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merapatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah beri kita bermacam-macam nikmat. Bermula daripada kita tidur sampailah kita bangun tidur. Bermula kita daripada bangun tidur sehinggalah kita tidur balik. Bermula daripada kita kecil sehinggalah ada sekarang. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak hitung satu persatu Allah punya kurniaan, nikmat yang Allah beri kepada kita, maka kita tidak akan terhitung. Berapa ramai hari ini manusia yang ada mata tapi dengan mata tak mampu nak melihat. Berapa ramai hari ini yang mampu ada Allah SWT beri telinga tapi tak mampu nak mendengar. Berapa ramai hari ini Allah SWT beri kepada dia mulut tapi tak mampu nak bercakap. Yang tak mampu nak bercakap, tak mampu nak mendengar, tak mampu nak melihat, itu benda yang kecil sekali. Sebab ada daripada mata tadi, ada Allah bagi mata tapi dia buta. Dia buta penglihatan biasa. Yang kita risau ada manusia yang ada mata yang boleh lihat tapi tak nampak kebenaran yang mana satu jalan yang betul. Sebab dah terbiasa dengan perkara-perkara yang tak bagus. Sehingga kan Allah rakamkan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Bila Allah dah tutup hati mereka daripada perkara-perkara yang hak, maka mata yang boleh nampak tadi tak nampak perkara yang hak, hanya nampak kebatilan sahaja. Jadi kita alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ni Allah kurniakan kita untuk pergi ke satu tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala paling suka dekat dalam muka dunia, iaitu masajiduha, tempat-tempat sujud ataupun masjid. Tempat yang Allah Subhanahu wa taala paling benci kat dalam dunia ni ialah pasar-pasar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala suka sangat dekat masjid? Sebab dekat masjid inilah tempat yang mana orang sentiasa buat perkara-perkara kebaikan. Baca Quran, zikir, solat. Sebab tu kurangkan healing dekat luar-luar. Ada orang suka healing atas bukit, ada orang suka healing dekat pantai, ada orang suka healing dekat macam-macam tempat. Healing yang sebenar dekat masjid. Inilah tempat paling tenang. Lagi bagusnya tuan-tuan kalau nak healing pada waktu subuh. Healing tempat dekat masjid yang paling seronok ialah pada waktu subuh. Hari ni kalau tengok saudara mara kita dekat Palestin sana, semua orang tahu dah, semua orang dah cerita, semua orang dah bercakap dah. Orang Yahudi takut sangat kalau orang Islam ni semua bersatu. Cara bersatu paling kuat dan paling menggerunkan dia orang ialah apabila solat subuh seperti mana solat Jumaat. Tapi berapa ramai hari ni yang mampu mengamalkan dengan apa yang dia cakap? Sembahyang subuh ni satu perkara yang sangat susah. Sehingga kan Nabi SAW bagi tahu, man shalla bardaini dakhalal jannah. Sesiapa yang solat 2 waktu sejuk, kamu akan masuk dalam syurga. Antaranya subuh. Siapa suka bangun subuh? Siapa yang suka bangun subuh? Siapa yang suka diri ni diganggu untuk ketika mana dia tengah rehat? Semua orang tak suka. Tapi apabila ini perintah Allah Subhanahu wa taala, apabila ini perintah dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kena akur dan taat. Satu orang pekerja, kalau dia tak taat kepada bos dia akan buat macam-macam perkara. Sama ada dipotong gaji, apa tu di terminate, ataupun diberhentikan kerja, ataupun diberi satu notis amaran. Itu benda yang nampak. Oh, dengan Allah tak nampak. Sebab Allah ni, Allah sendiri pun kita tak nampak. Allah sendiri tak nampak. Manusia hanya bekerja benda yang sementara, yang tak yang nampak. Sedangkan kita sendiri orang Islam, wajib kepada kita beriman dengan perkara yang tak nampak. Perkara yang tak nampak antaranya Allah Subhanahu wa taala, malaikat. Kita tak nampak. Kita tak nampak, tapi kita wajib bagi kita kena percaya.
Baik, tuan-tuan bukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam waktu subuh ni banyak kelebihan. Antaranya Nabi bagi tahu man salati subhi fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Sesiapa yang solat subuh berjemaah, dia adalah orang yang di kalangan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebelum ni ada satu raja yang zalim. Dia suka bunuh manusia. Ada masalah sikit je dia suka bunuh manusia. Jadi satu ketika dia nak bunuh manusia, sebelum dia bunuh, tapi dia punya soalan sebelum dia bunuh manusia tadi tu, dia akan tanya, kamu sembahyang subuh tak hari ni? Sembahyang subuh. Dia tangguhkan pembunuhan orang tersebut. Dia tangguhkan pembunuhan orang tersebut. Dan didikan kita dekat anak kita pun sepatutnya kejut anak subuh, bukan kejut anak nak solat, bukan kejut anak nak sekolah. Dah bangun pukul 6.30 sekolah. Sepatutnya kejut subuh. Tekankan dekat anak, subuh ni lebih utama daripada perkara yang lain. Bukan kejut anak, dah sekolah. Falhasil tuan-tuan, kita kena amalkan, kita kena start. Kita kena start bermula daripada dengan diri kita. Ramai hari ni manusia tak nak dan tak reti nak sembahyang subuh. Saya di tahun ni ditaklifkan, dipertanggungjawabkan untuk menjadi juru nikah. Jadi bila ada anak muda datang dekat saya untuk menikah, untuk dapat sokongan daripada saya tanya sembahyang subuh. Antaranya yang paling saya macam tak boleh terima akal ialah niat sembahyang maghrib. Kita minta niat sembahyang maghrib, tak tahu. Saya tak tanya niat sembahyang lain tu. First bila dia tanya niat sembahyang maghrib, tak tahu. Siapa? Orang Islam. Saya nampak IC dia jelas. Namanya orang Islam, agamanya ada kat tulis kat situ, agama Islam. Sebelah tu ada bangsanya, bangsa Melayu. Kita nak salahkan siapa? Ada yang datang jumpa saya tanya doa kunut tak boleh baca. Ada yang datang jumpa saya, tahiyat akhir tak boleh baca. Tuan-tuan, umur dia dah 23, umur dia dah 25, umurnya ada yang 27, ada yang 29, ada yang 30. Jumpa saya, tak tahu perkara-perkara tersebut. Kita nak salahkan siapa? Allah bagi tahu dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada api neraka. Berapa ramai hari ini manusia yang mampu datang ke masjid tapi tak mampu nak tengok, semak bacaan Quran anak dia. Tak mampu nak semak kesan wuduk dekat anak dia. Tak mampu nak ajar syahadah dekat anak dia. Tak mampu nak ajar anak dia baca Al-Quran. Berapa ramai manusia? Dekat hari akhirat nanti tuan-tuan, kita akan dipertanggungjawabkan. Lagi-lagi yang laki-laki. Kamu seorang suami. Satu orang suami yang rajin pergi sembahyang, yang rajin baca Quran, yang rajin bersedekah, yang rajin berpuasa. Allah Subhanahu Wa Taala panggil dia. Banyak pahala. Allah perintahkan malaikat timbang amalan dia ni. Banyak pahala daripada dosa. Allah tanya, siapa yang kenal manusia ni? Tiba-tiba ada wanita angkat tangan. Saya ya Allah. Saya isteri dia. Banyak amalan dia. Saya nak masukkan dia dalam syurga. Ya Allah, nanti dulu. Dia kat dalam dunia tak pernah ajak saya solat berjemaah. Dia tak pernah ajar saya tutup aurat. Waktu tu semua fikir nafsi-nafsi, diri sendiri. Diri sendiri semua kena fikir. Dekat dalam dunia tak nak pula minta suami ajar. Ya memang suami tu tanggungjawabnya untuk ajar. Ya Allah, saya ni dekat dunia saya tak pernah diajar oleh suami saya macam mana sembahyang. Tak pernah ajar, dia ni tak pernah ajar langsung saya tentang baca Quran. Dia tak pernah ajar saya tutup aurat. Allah bagi tahu apa kepada malaikat? Wahai malaikat, ambil ambil pahala orang laki-laki ni, suami dia ni, letak kepada isteri dia. Letak kepada isteri dia. Setelah pahala isteri dia dah banyak, Allah tanya lagi, siapa lagi kenal ni? Ada pula anak perempuan. Siapa lagi kenal ni? Saya ya Allah. Saya anak perempuan. Ya Allah, saya seperti mana ibu saya? Ayah saya tak pernah ajar saya solat. Ni semua akan dipertanggungjawabkan. Mata kita, apa yang kita nampak, kita akan dipertanggungjawabkan. Mulut kita, apa yang kita lepaskan daripada mulut kita pun dipertanggungjawabkan. Telinga kita, apa yang kita dengar pun akan dipertanggungjawabkan.
kaki kita ke mana pun akan dipertanggungjawabkan. Ya Allah, ayah saya tak pernah ajar saya sembahyang. Ayah saya tak pernah ajar saya tutup aurat. Kalau dia ajar tutup aurat pun dia tak pernah tahu, saya tak pernah tahu macam mana tutup aurat yang sempurna. Ya Allah, saya pun tak pernah diajar baca Quran. Kita nak cakap apa dengan Allah? Kita nak bagi alasan apa dengan Allah? Kita nak bagi alasan apa dengan Allah? Allah perintahkan, wahai malaikat, ambil pahala ayah dia ni, bagi kepada anak dia. Bila dah bagi, dosa anak dia masih banyak, ya Allah. Sekarang aku nak kau, tapi pahala ayah ni dah habis. Aku nak kau ambil dosa anak dia ni, bagi kepada ayah dia. Kita muflis, tuan-tuan. Kita muflis. Kita tak berjaya. Sebab itulah bila juru nikah mana-mana, bila seorang anak muda datang jumpa juru nikah nak soal, memang untuk soal secara umum dengan depan ramai-ramai itu mengaitkan. Jadi dia datang seorang-seorang. Bila dia datang seorang-seorang, itulah peluang kami untuk beri nasihat. Kamu nak isteri yang solehah, kamu kena bermula dengan diri kamu untuk jadi soleh. Kamu nak anak yang soleh dan solehah, kamu kena bermula dengan diri kamu. Tapi berapa ramai hari ini manusia yang anaknya Islam, yang namanya Islam, agama Islam, bangsa Melayu, tak mampu nak baca Al-Quran dengan betul. Berapa ramai, kalau kita tengok dekat dalam Malaysia lah, sembahyang subuh lah contohnya. Pernah dia buat satu kajian, 5% saja orang Malaysia yang sembahyang subuh berjemaah. Kalau 5%, tuan-tuan, bermaksud setiap rumah orang Islam tu ada orang yang tak solat subuh. Kalaulah puratanya 5% saja yang solat subuh berjemaah kat masjid ataupun dekat rumah secara berjemaah, maksudnya setiap rumah dekat rumah orang Islam tu mesti ada seorang atau dua orang yang tak sembahyang subuh. Kita nak cakap macam mana? Kita nak salahkan orang lain. Kita tak boleh tuling jari dekat orang lain, sebab 4 jari tuling dekat kita balik. Ini tanggungjawab saya dan tanggungjawab tuan-tuan. Cuba usahakan. Jadi apa perlu kita buat? Jangan kita kena fikir panjang lagi, tuan-tuan. Kalau kita nampak, kita sekarang ayah, kalau seorang ayah tak nampak lagi anaknya sempurna dalam keadaan solat, kita yakin ke tidak ketika mana kita masuk dalam liang lahat, anak kita sembahyangkan kita? Kita yakin ke tidak? Kalaulah dekat dalam dunia kita tak pernah nampak anak kita baca Quran, yakin ke tidak apabila kita masuk dekat dalam liang lahat, anak kita akan bacakan Al-Quran untuk kita? Yakin ke tidak kat dalam dunia kita tak pernah nampak anak kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin ke tidak apabila kita masuk dalam kubur, anak kita adalah sumber pahala dengan zikir kepada kita? Kalau tak mampu, apa perlu kita buat sekarang? Kita kena persiapkan anak kita, persiapkan orang yang ada dengan kita, supaya inilah sumber kita punya pahala berganda ketika mana kita dah tak ada. Jadi tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, apabila kita namanya manusia, memang ada 4 perkara yang menyebabkan ada kecelakaan kepada manusia ni, dengan 4 perkara. Yang pertama namanya kebekuan mata, yang kedua kerasnya hati, yang ketiga panjangnya angan-angan, yang keempat Allahumma salli ala Muhammad, lebihkan dunia daripada akhirat, mengamalkan dunia sehingga melupakan tentang akhirat. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan kebekuan mata? Maksud kebekuan mata ni, mata kita ni dah susah nak menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tahu 2 jenis air mata yang mampu untuk padam api neraka. 2 jenis air mata yang mampu padam ataupun tepis api neraka daripada terkena kepada manusia. Air mata yang pertama ialah air mata yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Air mata yang kedua ialah air mata yang bangun malam. Hari ni kita tanya balik dalam diri kita, dah berapa banyak air mata kita gugur kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala? Hari ni ramai orang beramal tapi dia tak yakin pun, dia tak rasa pun Allah tu ada dengan dia. Dia tak rasa pun Allah tu ada dengan dia. Sedangkan Allah bersama dengan kita, dan la sinatu wala naum. Allah tak pernah lupa dan Allah tak pernah tidur. Allah sentiasa perhatikan kita. Innallaha sami'un basir.
Allah sentiasa melihat kita dan mendengar apa yang kita cakap. Bukan hanya cakap kat mulut, dekat hati kita berdetik, apa yang terdetik itu pun dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Susah sangat kita nak menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai hari ini mampu menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Tanya balik dalam diri kita. Dan apabila kita dah menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini menangis, besok menangis, lusa menangis, tulat menangis. Biar menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita menangis dengan benda yang sementara. Isteri yang cantik pun sementara, anak tu pun sementara, harta kita sementara, rumah kita sementara, semua sementara. Kita nak pergi ke satu alam, satu tempat yang mana abadan abada. Apa maksud abadan abada? Selama-lamanya. Apa maksud selama-lamanya? Apa maksud selama-lamanya? Tak boleh nak diterjemahkan. Cukup saya bagi contoh tamsil, seekor burung. Pantai kat Selangor ni apa pantai paling cantik? Banting Banting. Contohlah kita Banting ataupun Sepang kan. Bagan Imam Bagan Lalang. Katalah Bagan Lalang. Seekor burung pergi kat Bagan Lalang, setiap kali dia ambil pasir, sebutir pasir, dia letak dekat kampung sini. Dah letak, dia pergi balik Bagan Lalang, ambil sebutir lagi, letak sini. Berapa lama dia akan ambil masa? Kalau kata 2 bilion tahun Ustaz, itu masih belum abadan abada. Tu tafsiran saya nak bagi tahu maksud selama-lamanya. Maksud selama-lamanya abadan abada tu maksudnya macam tu. Tapi kalau burung ambil pasir daripada Bagan Lalang letak dekat sini, akan habis juga dekat pasir kat sana, walaupun ambil masa berbilion tahun. Yang maksud abadan abada ni tak ada masa dah, sampai selama-lamanya. Kan? Jadi kita kena belajar takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah imam setiap hari Jumaat dia akan bagi tahu dan imam dan ulama-ulama telah menetapkan rukun. Antara rukun khutbah ialah bertakwa kepada Allah. Sentiasa ada nasihat tentang takwa. Imam biasa cakap, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa. Maksud takwa pun kita tak tahu, kita tak lepas. Macam mana? Kalaulah minggu ni kita dah dengar takwa pun tak faham. Berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi untuk kita faham maksud takwa. Dan kita nak tahu tentang takwa tersebut, hakikat takwa tu. Jadi jangan berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan turunkan air mata. Turunkan air mata yang banyak-banyak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan nampak dan Allah akan tahu air mata yang mana yang kita kata betul-betul yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berkira dengan Allah. Kan ada masuk berkira ni, ada juga manusia yang berkira. Saya dah korban tahun lepas, contoh kan, saya dah buat korban tahun lepas. Jangan kira tahun lepas, yang lepas jangan dikenang. Fikir sekarang ni, kan? Yang tahun ni belum lagi. Jadi buat. Maksudnya banyakkan air mata turun kerana Allah SWT. Baik, yang kedua berkenaan dengan kerasnya hati. Kerasnya hati ni ada dua sebab. Yang pertama, kita biasakan diri kita dengan maksiat, sehingga kita dah tak tahu dah itu maksiat. Contoh realiti yang zaman sekarang yang berlaku ialah aurat. Orang laki-laki auratnya daripada pusat hingga ke lutut, pakai seluar pendek. Atas apa tu namanya? Lutut. Kalau kita tak rasa benda tu aurat, kita berterusan dengan kita punya dosa-dosa, itu boleh menyebabkan hati kita keras. Sebab tu nak menangis pun susah. Nak menangis pun susah. Ini kita jangan menangis dengan pemergian seseorang. Ini manusia, dia bila orang lahir dia suka, tapi bila pergi tu dia menangis. Sepatutnya bila orang lahir tu dia menangis. Macam mana keadaan kamu ni nanti? Sepatutnya bila orang dah meninggal dunia, patut kita dah senyum dah. Ya Allah, engkau dah selesai dah. Kawan aku ni dah selesai dah. Yang aku ni macam mana ni? Ni kita menangis. Dia dah pergi. Sebenarnya bukan dia yang meninggal. Kita yang telah ditinggalkan. Sebab dunia ni apa? Bukan tempat tinggal. Dunia ni tempat meninggal. Kawan kita yang dah meninggal tadi tu,
memang betul pergi ke tempat yang sebenar untuk kehidupan. Sebab itulah Allah bagi tahu allazi khalaqal mauta wal hayat. Allah ciptakan kematian, baru ada kehidupan. Selepas kematian, itulah kehidupan kita sebenar. Dekat dalam dunia ini main-main. Allah bagi tahu kan, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Semua permainan, senda gurau. Tak ada benda yang betul dekat dalam dunia ni. Cuma kita persiapkan diri untuk ke akhirat, ke satu tempat yang sebenar. Jadi kalau kita dah biasa buat maksiat, hati kita akan keras. Hati akan keras. Contoh yang kedua yang saya boleh buat, yang benda ni biasa sangat. Suami orang, isteri orang. Saya terpaksa masuk benda ni sebab saya ada terkena jugalah isu-isu jenis macam ni. Suami orang, isteri orang, di tempat kerja macam tak ada apa. Perbualan seorang lelaki dengan seorang perempuan, maksudnya kalau tak ada keperluan tak perlu cakap pun. Ini menyebabkan seorang isteri orang seronok pula meluahkan sesuatu perkara tentang rumah tangga ni dekat orang lain. Menyebabkan dengan suami saya kuranglah borak, tapi dengan dia macam rasa macam banyak persamaan. Konon-kononnya lah banyak persamaan. Lepas tu kami boleh makan bersama waktu lunch hour kan. Masa sarapan boleh sarapan sekali. Apa keperluan kita untuk kita nak bercakap dengan suami orang? Apa keperluan kita? Tak ada keperluan. Apa keperluan kita untuk kita cakap dengan isteri orang? Apa keperluan kita? Dan apa sebab kita nak cerita tentang hal rumah tangga kita dekat orang lain? Apa keperluan kita? Hari ini berapa ramai manusia hal rumah tangga dia dicerita dekat dalam media sosial. Dia gini je. Kalau cerita tu cerita yang baik, cerita tu cerita yang romantik, orang ingat tuan-tuan, penyakit ain ni ada. Penyakit ain ni ada. Dan ada sifat umat Nabi SAW yang tak dapat dilarikan ialah dengki. Kalau orang perempuan dah tengok, oh bahagianya dia ni, dia tengok suami dia, awak tak macam gini pun, dah suami tengah-tengah tengok TV, suami pula kena. Tengah lah tengok JDT lawan Terengganu kan, JDT dah menang, awak dapat apa? Tengok awak tak ada romantik dengan saya pun, dah suami dia tengah tengok TV, dah hilang mood dah. Apa keperluan kita nak tunjuk kebahagiaan kita? Kalaulah datang kesengsaraan kepada dia, dia masuk media sosial. Saya dibuli oleh suami saya. Kamu nak bagi tahu apa? Yang tak cerdik ni pun orang yang komen juga. Patutnya tak boleh. Macam gini mana boleh? Awak kena bagi tahu awak. Apa? Bahasa mudah ginilah. Contoh, mungkin dalam sangat. Contoh, saya ambil air ni. Saya ambil air ni, saya masukkan dalam satu gelas ni dan saya minum. Sebelum saya tuang, saya ambil gambar. Macam ni lah. Saya ambil gambar, tuang, saya letak air sikit. Saya ambil gambar, saya minum. Saya post dekat dalam Facebook saya. Saya post dekat media sosial saya. Yang masalah memang saya lah. Tak ada sebab pun untuk saya post. Tapi yang jadi masalah lagi, orang yang komen, sedapnya air kosong. Minum tak ajak, air kosong. Kau faham tak? Faham tak benda ni? Orang nak komen, tak perlu pun benda tu. Tak perlu pun. Dah menjadikan dalam satu keluarga tu masing-masing buat hal masing-masing. Sebab itulah statistik perceraian setiap tahun meningkat. Statistik perceraian setiap tahun meningkat. Allah bagi tahu bermula daripada keluarga kamu kena jaga. Kita tak mampu nak jaga. Kita nak jadi ketua kapal, nakhoda. Tapi kita tak mampu apabila badai datang macam-macam, kita tak mampu nak harungi. Macam mana? Sebab itulah Nabi bagi tahu, nikahlah perempuan tu 4 sebab. Sama ada kecantikan, keturunan, harta, agama. Pilihlah agama dia.
Tapi kalau orang perempuan pilih orang laki-laki dua je. Yang pertama akhlak dia, yang kedua agama dia. Cukup. Jangan tanya kereta apa dia pakai. Jangan tanya kerjanya kerja apa. Cukuplah dua perkara ni. Ramai juga sekarang, saya susah lah Ustaz nak cari jodoh saya. Senang je, bukan susah pun. Nak cari jodoh, nak jumpa orang lelaki baik ni senang je. Lepas main subuh tu tengok siapa keluar dulu masjid. Tu jodoh lah tu. Tengok berapa ramai manusia orang lelaki tak mampu nak sembahyang subuh. Waktu demonstrasi, waktu kumpul ramai-ramai, waktu game bola, anak muda banyak. Ribuan anak muda, puluhan ribu anak muda, ratusan ribu anak muda mampu keluar kat jalanan, mampu untuk tengok bola bersama-sama. Tapi bila bangun subuh, tengok yang ini juga mukanya. Kau tengok aku tengok kau, itu je. Jadi nak jodoh, yang perempuan kalau nak jodoh, tengok siapa keluar dulu masjid waktu subuh. Kau bukan waktu zuhur. Waktu zuhur ada orang bangun tidur pukul 12 kan. Baik, itu yang kedua. Antara sebab lagi hati ni keras ialah makan makanan yang haram. Makan makanan yang haram. Ada satu orang ulama dia bagi tahu 3 perkara yang menyebabkan istighfar seseorang itu ditolak. Antaranya yang pertama, seorang lelaki yang menyimpan seorang perempuan. Yang sentiasa berzina dengan satu orang perempuan walaupun dia dah ada isteri. Itu yang pertama. Yang kedua, istighfar yang ditolak ialah seorang lelaki yang makan makanan hasil daripada yang haram. Itu ditolak. Yang ketiga, satu orang manusia, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang ada pada badannya perkara-perkara yang haram. Sama ada kain dia ke, baju dia ke, gelang dia ke, jam dia ke, daripada perkara-perkara yang haram. Itu ditolak. Jadi pemakanan kita ni minta dijaga. Sebab nak didik anak ni, nak didik anak kita nak jadikan anak kita cerdik, kita nak jadikan anak kita berakhlak, 2 perkara je. Orang motivasi bagi tahu 2 perkara. Yang pertama, jaga percakapan kita dengan anak. Jaga percakapan kita dengan anak. Yang kedua, jaga sumber makanan dan jaga pemakanan kita. Allah bagi tahu dalam Al-Quran bukan perkataan halal saja. Allah bagi tahu dalam Al-Quran halalan thayyiban. Bukan halal saja, baik. Apa maksud baik? Bersih daripada najis. Jadi tuan-tuan, nak jaga anak ni 2 perkara je. Jaga percakapan, jaga dia punya pemakanan. Kita pula balik kerja dahlah jam kacau. Balik rumah semua benda kita nak marah. Kan? Main cakap je. Baik, habis. Yang ketiga, perkara yang menyebabkan kecelakaan hidup bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga ialah panjangnya angan-angan. Satu ketika Nabi duduk dengan para sahabat, lalu Nabi ambil satu ranting, Nabi macam lukis satu kotak. Ada satu bucu tu Nabi lebihkan. Dalam kotak tu Nabi buat palang 1, palang 2, palang 3. Ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, apa yang kau buat?" Ini yang kotak ni ialah kehidupan manusia. Di dalam kehidupan manusia ni penuh dengan lepas satu ujian, lepas satu ujian, sampailah dia mati. Itu semua ujian. Jadi yang lebih ni apa? Ini angan-angan dia. Angan-angan dia nak kereta yang besar, angan-angan dia nak kerja yang best, angan-angan dia nak anak yang ramai, angan-angan dia macam-macam angan-angan menyebabkan dia, yang Allah bagi tahu, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tiba-tiba tengoklah dah ada dekat dalam kubur dah. 2 perkara, kalau kita muda, dia muda. Kita tua, dia muda. 2 perkara. Kita muda, dia muda. Kita tua pun dia muda. Yang pertama ialah nafsu, yang kedua angan-angan. Jangan berangan kita kata tak apalah, besok saya nak minta nak bertaubat kepada Allah. Tengok-tengok malam ni mati. Jangan berangan. Ustaz, berangan tu free. Ya, memang free.
tapi jangan tangguhkan perkara kebaikan. Berangan-angan, contoh, Ustaz, saya sibuk sangatlah kehidupan saya ni, InsyaAllah waktu pencen nanti saya sibukkan diri saya dengan masjid. Waktu kecil, waktu sekolah rendah kita sibuk nak main. Masuk sekolah menengah, masuk universiti, kita sibuk nak dapatkan sijil akademik, nak yang terbaik. Habis belajar di universiti, kita nak kerja. Dah masuk alam pekerjaan, kita sibuk nak kerja sehingga kita nak cari keperluan sampailah kita nak jadi bos. Nak jaga KPI sampai nak jadi bos. Nak jadi yang terbaik lah. Bila dah habis, dah dapat jadi bos, tengok-tengok umur dah sampai 50-60. Anak tak sempat, kita tak sempat tengok anak kita membesar, dan tak tahu pun, yalah, pergi gelap balik gelap. Pergi gelap balik gelap. Tak sempat tengok anak membesar. Tahu-tahulah dah besar dah sekolah menengah dah. Sampai 60 pencen. Bila pencen baru nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, barulah nak ke masjid. Tiba-tiba Allah semalam dia pencen, hari ni Allah nak ambil nyawa dia. Kita nak bagi jawapan ataupun nak bagi alasan kepada Allah. Apa yang kita nak bagi alasan kepada Allah? Kamu kurang semayang. Semayang kamu jaga, tapi kamu tak jaga kehusyukan. Kamu punya semayang kamu jaga, tapi tamakninah kamu tak jaga. Kamu punya solat jaga, tapi kamu terburu-buru dalam solat. Kamu tahu baca Quran tu penting, tapi kamu tak baca. Kamu tahu zikir tu ada, tapi kamu tak nak zikir. Kamu tangguh daripada satu tahap ke satu tahap, daripada satu tahap ke satu tahap, sehinggalah aku ambil nyawa kamu. Kamu nak bagi alasan apa? Kamu nak kerja benda yang sementara ni. Kamu berangan-angan bagi tahu waktu pencen nantilah baru saya nak ngadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok-tengok waktu pencen pula tak ada. Waktu pencen ada jenis waktu pencen sibuk jaga cucu pula. Sibuk nak main dengan cucu. Salah ke main dengan cucu? Tak salah. Bermula daripada kita muda ni lah. Apabila jiwa kita biasakan dengan masjid, sebab itulah sab'atun yazilluhumullah yauma zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mana akan duduk dekat bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah satu orang yang mana hati dia terlekat, sentiasa lekat dengan masjid. Ini masjid pun seminggu sekali dia datang, hari Jumaat je. Itu pun ada sembahyang Jumaat. Kalau tak ada sembahyang Jumaat pun tak datang. Nak cakap macam mana? Bila datang masjid, bila? 3 sebab. Yang pertama sebab hari raya, yang kedua sebab nak cari siapa juru nikah, yang ketiga nak cari siapa yang nak semayangkan jenazah. Kalau Dr. Ismail kamu bagi tahu apa? Waktu hidup tak kenal imam. Nanti mati jangan suruh imam, jangan minta anak ataupun cari imam siapa. Waktu hidup susah nak baca Quran, waktu mati jangan minta orang baca Quran untuk dia. Nak cakap macam mana? Waktu hidup susah nak semayang, bila dah mati suruh orang semayangkan dia. Macam mana kita nak jawab? Baik, itu berkenaan dengan angan-angan. Yang keempat ialah melebihkan dunia daripada akhirat. Pernah dengar kan orang cakap, Ustaz, dunia separuh-separuh lah, separuh dunia, separuh akhirat. Bagi tahu je dekat mana yang separuh dunia tu, dan bagi tahu saya kat mana separuh akhirat. Allah bagi masa 24 jam. Sepatutnya 12 jam untuk akhirat, 12 jam untuk dunia. Okey, bagi tahu yang mana untuk akhirat. Bagi tahu apa benda. Imam Ghazali bagi tahu masa dia untuk 3. Yang pertama 8 jam untuk beribadat, 8 jam untuk muamalat, 8 jam untuk rehat. Itu Imam Ghazali. Jadi kita nak cakap macam mana? Kita nak bagi kata-kata 50-50. Mana? Patutnya 12 jam untuk Allah. Mana? Sembahyang subuh 3 minit dah selesai. Sembahyang zuhur 4 rakaat 4 minit selesai. Sembahyang asar 4 minit selesai. Sembahyang maghrib 3 minit selesai. Sembahyang isyak 4 minit selesai. Tak sampai setengah jam pun. Tak sampai setengah jam pun. Tapi dia bagi tahu orang lain, dunia pun kita kena ambil. Ya, saya tak tolak dunia.
Siapa kata tolak dunia? Sebab kamu yang cakap dunia separuh, akhirat separuh lah. Kena fair, Ustaz. Kena fair. Wah, pandai. Bila kita tanya akhiratnya yang mana? Ni saya kerja ni. Kalau niatnya untuk Allah, ya alhamdulillah lah. Kalau kerjanya untuk Allah, ya alhamdulillah. Saya cari rezeki kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagi rezeki untuk anak-anak saya ni bukan saya, tetapi Allah. Saya ni hanya perantaraan je. Kita ni kalau ikut tak ada apa-apa pun. Ini semua sebab rezeki anak-anak je ni. Yang itu tak apa kan. Jangan kita kata akhirat separuh, dunia separuh. Tak sama. Tak sama. Kita nak tengok hati kita dengan akhirat macam mana? Tengok waktu apabila dengar azan. Kita tengah buat kerja, kita tengah meeting, dengar azan. Kita teruskan ataupun kita stop? Kalau kita teruskan, tengoklah dunia. Maksudnya dunia lah kita lebihkan. Kalau kita stop terus pergi tempat yang mana Allah panggil, itu yang kita kata akhirat. Kita cuba tuan-tuan. Kita cuba. Sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena usahakan untuk kita berubah. Yang laki-laki, saya sendirilah laki-laki, kita ada anak, kita ada tanggungjawab kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah rajin pergi masjid, dah bagus, alhamdulillah. Kita kena fikirkan macam mana ahli keluarga kita dapat sama-sama taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh sembahyang, Allah suruh baca Quran, suruh zikir, ya, kita kena buat. Kalau sayangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan zikir la ilaha illallah. Banyakkan zikir la ilaha illallah. Kalau sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila sayangkan kepada diri sendiri, perbanyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita meninggal dunia, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan yang hadir dekat sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan, taufik, hidayah kepada kita untuk kita terus mengamalkan perkara-perkara kebaikan sebelum kita berjumpa dengan Allah. Saya rasa cukup sekarang itu perkongsian saya pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu sememangnya datang daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir wa tammim bi khair. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.